Seperti dimaklumkan sejak awal tadi, fokus dari Sabah sudah pastinya terarah kepada Pilihan Raya Kecil Parlimen Kim Manis. Jadi kita akan terus saja bersama Anissa Daulus untuk perkembangan kempen yang memasuki hari kedua dan tumpuannya. Silakan Anissa. Baik, terima kasih Miza. Untuk makluman Miza dan penonton, nampaknya hari kedua kempen PRK Kim Manis setakat ini berjalan lancar dan antara kempen yang tarik perhatian adalah memperkasakan wanita dalam pasaran pekerjaan. Namun sebelum itu kita beralih kepada isu ini terlebih dahulu. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal menegaskan projek pembinaan lebuh raya Pen Borneo akan diteruskan dengan menggunakan formula baharu bagi mengurangkan kos perbelanjaan berbanding pelaksanaannya di bawah kerajaan terdahulu. Datuk Syafiee yang juga Menteri Kewangan berkata sehingga kini pun kerajaan membelanjakan kira-kira 900 juta ringgit untuk bayaran pampasan tanah. Datuk Syafiee menegaskan demikian sebagai menyangkal dakwaan yang dilemparkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak yang mendakwa projek mega berkenaan kini terbengkalai. Menurut Datuk Syafiee, sebuah jawatan kuasa dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan terdiri daripada Wakil Kementerian Kewangan dan Kementerian Kerja Raya di peringkat negeri dan persekutuan akan memantau pelaksanaan projek tersebut. Terdahulu ketika merasmikan Majlis Sambutan Krismas dan Tahun Baru 2020 di Pekan Membakut, Datuk Syafiee mengajak rakyat untuk terus pertahankan perpaduan bagi menjamin kestabilan politik agar segala perancangan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Dalam pada itu, Datuk Syafiee juga meminta rakyat terutama di Kim Manis untuk terus memberi sokongan padu kepada kerajaan negeri yang dipimpin Parti Warisan Sabah Warisan. Ini termasuk menyokong calon warisan Datuk Karim Bujang dalam pilihan raya kecil Kim Manis pada 18 Januari ini. Dalam majlis ini, Datuk Karim yang juga Ketua Bahagian Warisan Kim Manis turut hadir bagi menyantuni rakyat di Kim Manis selain mengingatkan rakyat untuk bijak membuat pilihan calon demi kesejahteraan bersama. Sementara itu, Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony menafikan dakwaan pembinaan lebuh raya Pen Borneo terbengkalai disebabkan pengambil alihan pimpinan kerajaan negeri yang dipimpin Parti Warisan Sabah Warisan. Menurut Datuk Peter, projek mega tersebut masih diteruskan dengan pelantikan kontraktor baharu dan kaedah baharu yang ditetapkan kerajaan persekutuan. Apapun kesemua package yang terdahulu yang telah ditamatkan, rata-rata ini sudah menerima semula pelantikan surat tawaran yang baru kepada semua kontraktor dan kedudukan jalan tersebut tengah dan sedang dilaksanakan. Tidak ada yang menyatakan bahawa kita telah memberhentikan Pen Borneo. Pen Borneo telah terbengkalai. Beliau menyatakan demikian kepada media sempena program sambutan Krismas dan Tahun Baru 2020 yang dirasmikan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Abdal di Pekan Membakut Jaya. Sebelum ini, kontrak rakan pelaksana projek PDP ditamatkan berikutan mempunyai kontroversi atau kepentingan peribadi. Selepas penamatan kontrak PDP, projek lebuh raya Pen Borneo Sabah diambil alih Kementerian Kerja Raya sebagai pemilik projek. Ia diserahkan kepada kerajaan negeri melalui Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Jabatan Kerja Raya Sabah sebagai agensi pelaksana. Kempen PRK Kim Manis memasuki hari kedua. Untuk itu, calon warisan Datuk Karim Bujang berharap para pengundi bijak membuat pilihan bagi memastikan kelangsungan pembangunan di kawasan itu terus terjamin. Menurut calon warisan Datuk Karim Bujang, dalam merealisasikan impian rakyat dan seterusnya membangunkan kawasan Kim Manis, rakyat perlu terus memberi sokongan kepada kerajaan sedia ada bagi meneruskan setiap pembangunan yang sudah dimulakan. Pilihan raya kecil ini akan menentukan masa depan Parlimen Kim Manis. Kan? Kalau kita ikut parti pemerintah, kemungkinan kita bukan saja janji tapi kita boleh laksanakan. Beliau berkata demikian kepada media ketika program tinjauan mesra calon parti warisan di Pekan Membakut. Dalam lawatan ini, Datuk Karim turut meluangkan masa beramah mesra dengan para peniaga di Tamu Membakut. Pelancaran Jentera Pemuda Pakatan Harapan sempena pilihan raya kecil PRK Kim Manis disifatkan sebagai simbol perjuangan pemuda Pakatan Harapan dalam memajukan negeri Sabah. Majlis pelancarannya disempurnakan Ketua Armada Bersatu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman di Bongawan hari ini. Turut hadir calon warisan Datuk Karim Bujang.
Menurut Syed Saddiq, Jentera Pilihan Raya itu akan terus mendekati dan menyantuni rakyat di semua lokasi selain mendengar permasalahan dihadapi. Kita semua di sini ingin memperkasakan politik khidmat supaya akhirnya bila anak muda melihat kita, mereka tahu kita di sini untuk mendengar dan cuba mencari jalan untuk menyelesaikan masalah mereka. Terdahulu, Ketua Bahagian Bersatu Kimanis Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata kekuatan calon warisan merupakan lambang kepada kerjasama mantap Parti Warisan dan gabungannya iaitu Pertubuhan Kinabalu Progresif, Bersatu dan Pakatan Harapan. Hampir 6,000 pengundi muda layak mengundi dalam PRK P176 Kimanis pada 18 Januari ini. Dalam pada itu, Jentera Wanita PH pula membuat pendekatan dengan mengajak golongan wanita untuk bekerja semula atau mencari pendapatan sendiri. Menurut Ketua Wanita DAP Sabah yang juga pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Jenila Simbang, majoriti golongan wanita di kawasan berkenaan menjadi suri rumah dan petani. Di kementerian saya sendiri, we've been working memastikan bahawa wanita ini diberikan peluang untuk pelatihan. For example, only for the whole of Sabah, only about 228 women are involved in the sebagai ketua adat atau kampung atau anak negeri. So latihan dan pemerkasaan wanita ini adalah sesuatu yang penting. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas majlis pelancaran Jentera Pilihan Raya Wanita Pakatan Harapan di Membakut yang disempurnakan Ketua Wanita Pakatan Harapan Haja Zuraida Kamarudin. Haja Zuraida yakin dengan kerjasama 6 komponen Parti Pakatan Harapan menerusi kempen sempena PRK Kimanis ini dapat meraih undi sepenuhnya daripada kaum wanita di kawasan berkenaan sekaligus memastikan kemenangan calon warisan Datuk Karim Bujang. Dengan adanya kemenangan calon warisan di Parlimen Kimanis, ia akan dapat meneruskan lagi usaha-usaha kerajaan negeri Datuk Seri Shafie Hamdan untuk membawa pembangunan di kawasan tersebut. Sementara itu, Angkatan Muda Keadilan Negeri Sabah turut menggerakkan Jentera Pilihan Raya bagi membantu kemenangan Datuk Karim. Kami yakinlah dengan percaya PRK di kawasan Kimanis ni memang tetap warisan menang besar ini kali. Dan juga kami yakin sayap Angkatan Muda Negeri dan juga di peringkat cabang setiap daerah kami sentiasa membantu calon yang dicadangkan. PRK Parlimen Kimanis pada 18 Januari ini menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara calon warisan Datuk Karim Bujang yang juga Ketua Warisan Bahagian Kimanis dan calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Haji Alamin yang juga Ketua Bahagian UMNO Kimanis. Sebanyak 24.9 hektar kawasan penanaman sawit di Sabah yang melibatkan 3,513 pekebun kecil persendirian PKP tanaman sawit telah mendapat pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO. Bagaimanapun, keluasan yang dipersijilkan MSPO di Sabah masih rendah iaitu hanya 11.6% daripada keseluruhan 215,000 hektar tanaman sawit PKP di negeri ini. Menteri Industri Utama Teresa Kok berkata pelaksanaan skim pensijilan MSPO adalah langkah strategik bagi meningkatkan daya saing, melindungi dan mengukuhkan imej industri sawit negara. Ia juga dapat memastikan pengeluaran minyak sawit mampan bagi memenuhi permintaan global. Kalau kita lihat yang di Sabah, 60% jumlah kawasan penanaman sawit dipersijilkan MSPO. Tapi apa yang kami bimbang adalah pekebun kecil. Kalau ikut data yang kami ada, hanya 11.6% daripada keseluruhan tanaman sawit pekebun kecil dipersijilkan di bawah MSPO. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Taklimat MSPO bersama penanam sawit Sabah di Membakut. Menurutnya, MPOB telah mengeluarkan notis kepada pemilik ladang sawit yang mempunyai jumlah keluasan lebih 40 hektar supaya mendapatkan MSPO. Jika gagal berbuat demikian, lesen jualan akan dibatalkan. Dalam pada itu, menerusi taklimat berkenaan, Teresa berharap pekebun kecil persendirian sekitar Membakut dan Beaufort akan memohon pensijilan MSPO.
Ini kerana penyertaan aktif pekebun kecil dan penanam sawit dalam melaksana amalan pertanian baik menerusi pensijilan MSPO dapat mengukuhkan industri sawit, terutamanya memperkasa pembangunan pekebun kecil dan penanaman sawit bagi meningkatkan hasil pengeluaran. Baik, sekian berita dari negeri Sabah. Kembali kepada Miza di Angkasa Peri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Henisya.